Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum sekali lagi. Salam sejahtera dan salam Negara Keusahawanan Unggul 2030. Saya kira saya menunggu sedikit lagi viewers kita untuk naik. Assalamualaikum semua. Saya merupakan pegawai Sekretariat Protege yang akan menjadi hos anda pada hari ini, Asma Syakirah. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada hari ini untuk ikuti sesi temu Pual On Air with Protege, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak. Baiklah, jadi saya kira saya mengharapkan para penonton boleh like dan share kita punya live pada hari ini supaya kita dapat berkongsi dengan rakan-rakan kita di mana kita akan berkongsi banyak input-input bermanfaat pada hari ini. Dan sebelum saya terlupa, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak melalui Sekretariat Protege akan menganjurkan sebuah program latihan dan bimbingan keusahawanan New Gen Entrepreneurs Online Bootcamp Engine yang menyasarkan graduan sehingga 30 tahun. Jika anda seorang usahawan baru atau berminat nak jadi usahawan, jom sertai kami untuk mendapatkan latihan asas keusahawanan dan bimbingan perniagaan secara percuma. Untuk maklumat lanjut, pautan pendaftaran akan dipaparkan di ruangan komen di Facebook rasmi Sekretariat Protege. Dan saya pun ada berita baik untuk para graduan di mana saya ingin mewar-warkan tentang program temuduga virtual mengikut zon yang dijalankan setiap minggu bermula Julai sehingga Disember 2021. Anda yang ingin mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan pengalaman sangatlah disarankan untuk merebut peluang dan ikuti maklumat lanjut di media sosial rasmi Protege. Oleh itu, jangan lupa untuk follow, like, share dan subscribe semua media sosial Protege. Kita ada Facebook, Twitter, Telegram, Instagram dan YouTube iaitu protege.my. Dan anda semua bolehlah sama-sama kongsikan FB Live ini supaya platform petang ini menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat memberi input lah kepada para graduan dan para usahawan yang mengikuti sesi pada petang ini. Baiklah, untuk pengetahuan para penonton yang saya hormati, sesi temu bual bagi program On Air with Protege terbahagi kepada dua kategori iaitu kebolehpasaran dan keusahawanan yang kita jalankan secara berselang-seli pada setiap Jumaat 2 minggu sekali. Dan untuk anda semua juga yang menonton pada hari ini, pada 15 minit terakhir nanti, anda semua boleh bertanyakan soalan yang akan dijawab oleh panel pada hujung perbincangan ini. Dan anda semua, saya minta sangat untuk menjawab maklum balas pada pautan yang akan kita paparkan pada ruangan komen sebagai penambahbaikan dan cadangan untuk pihak kami. Dan untuk makluman semua, program On Air with Protege merupakan satu platform yang kita sediakan khas untuk para graduan dan para usahawan yang ingin mencari peluang dan menimba ilmu. Di sini kami sediakan panel-panel jemputan yang mempunyai pengalaman lah untuk berkongsi dengan anda semua. Tajuk yang akan kita ketengahkan hari ini adalah pengurusan kewangan usahawan muda. Bersama panel jemputan hari ini adalah Encik Muhizan Muhayyuddin, Cedar Business Coach, dan saya sangat galakkan anda untuk kongsikan FB Live ini supaya platform petang ini menjadi bermanfaat untuk masyarakat sekaligus menguar-warkan inisiatif yang dijalankan oleh kementerian serta agensi-agensi di bawahnya. Baiklah, sekali lagi suka untuk saya ingatkan, jangan lupa untuk follow, like, share dan subscribe semua media sosial Protege. Kita ada Facebook, Twitter, Telegram, Instagram dan YouTube. Baiklah, saya kira kita boleh mulakanlah topik perbincangan kita pada petang ini dengan tajuk pengurusan kewangan usahawan muda yang akan disampaikan oleh Cedar Business Coach. Sebelum saya kenalkan siapakah Encik Muhizan Muhayyuddin, ingin saya kongsikan sedikit info untuk anda. Cedar ataupun Center of Entrepreneur Development and Research SEDA merupakan anak syarikat SME Bank yang ditubuhkan pada tahun 2013 untuk melengkapkan peranan pembangunan SME Bank. SEDA ditubuhkan untuk menjadi pusat kecemerlangan pembangunan dan transformasi usahawan. Misinya untuk terus mengembangkan kemampuan
pengusaha dan mengekalkan pertumbuhan mereka dalam menyokong agenda ekonomi nasional. SEDA menerapkan konsep penumbuhan dan pelibatan perniagaan dengan mengendalikan kajian berdasarkan penelitian, fasiliti berdasarkan fungsi dan bimbingan yang berfokuskan kepada usahawan. Okey, kita dah kenal serba sedikit pasal SEDA. Sekarang kita akan melangkah lebih jauh sedikit dengan saya kongsikan biodata panel kita dahulu untuk penonton semua. Baiklah, Encik Muhizan Muhaiddin atau lebih mesra kita panggil Encik Muhizan merupakan jurulatih perniagaan daripada yang bertauliah daripada Masmat UiTM dan juga merupakan mentor merangkap jurulatih perniagaan daripada Institut Latihan dan Pembangunan ITD. Beliau merupakan pemegang ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam Pemasaran dan Diploma Perbankan daripada UiTM dan telah mempunyai pengalaman yang relevan dalam operasi perbankan komersial lebih dari 18 tahun. Pengalamannya antaranya dengan Southern Bank, CIMB Bank dan operasi perbankan pembangunan SME Bank. Baiklah, sepanjang pengalaman bekerja, Encik Muhizan telah banyak terlibat dalam pelbagai kitaran perniagaan dan segmen industri pelanggan serta menguruskan banyak jenis pelanggan yang mencabar. Okay, ketika memulakan kerjayanya dengan SME Bank pada tahun 2007, beliau bertugas di Kompleks Premis Usahawan EPC di Ipoh di mana tugas utamanya adalah untuk memelihara penyewa-penyewa EPC sehingga mereka dikira lulus melalui skim EPC Bank. Dalam perjalanan kerjanya, beliau telah terdedah dengan pelbagai operasi perbankan seperti kredit, pengawasan dan kawalan kredit. Serta beliau mempunyai pengetahuan dalam kemahiran analisis kredit seperti analisis kualitatif, kuantitatif, penstrukturan dan pemantauan pembiayaan. Tak lupa juga pemulihan dan rehabilitasi serta dokumentasi keselamatan. Itulah sedikit baru biodata beliau dan kita bawakan panel kita yang sangat istimewa pada hari ini khusus untuk penonton On Air with Protege. Baiklah, saya kira Assalamualaikum Encik Muhizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah. Harap Encik Muhizan dan penonton stay safe ya. Ya, insyaAllah. Okey, beginilah kita masih lagi dalam keadaan MCO tapi keadaan ini perlulah ya kita normalisasikan dengan norma baru. Saya sedang berada di office sebab itulah berpelituk muka. Okey, terima kasih Cik Muhizan kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini bagi program Temu Bual On Air with Protege. Terima kasih. Dan di bawah Sekretariat Protege, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medan. Ya, terima kasih juga kerana menjemput saya untuk memberi sedikit sharing pada petang ni. InsyaAllah. Okey, dan untuk makluman puan dan saya kira untuk penonton semua, sesi ini akan berlangsung selama 1 jam dan mereka semua boleh mengemukakan soalan di ruangan komen sekitar 15 minit terakhir nanti kita akan menjawab. Bukan saya lah tapi Encik Muhizan lah akan menjawab dan mereka juga dimintalah untuk kita jawab maklum balas yang akan kita sediakan di pautan ruangan komen hujung perkongsian itu nanti ya. Ya. Okey, baik. Jadi saya tak nak lengahkan masa lah Cik Muhizan. Saya rasa mereka pun dah tak sabar nak mendengar perkongsian daripada Cik Muhizan. Jadi mari kita mulakan dengan soalan yang pertama. Boleh ke? Ya, boleh. Okey, baiklah. Soalan yang pertama, dari skala 1 lah hingga 10, betapa macam manalah nak kira pentingnya pengurusan kewangan bagi usahawan muda? Okey, kalau kita terima kasih. Okey, sebelum tu kalau kita nak bertanya tentang berkenaan dengan skala kepentingan pengurusan kewangan ni, kalau ada 10 tu saya memang nak bagi 10. Sebab pengurusan kewangan ni memang penting. Sama ada untuk setiap perniagaan, sama ada perniagaan di tepi jalan ataupun yang memang dah ada premis. Ya, disebabkan daripada pengurusan kewangan ni, usahawan tu sendiri dia boleh tengok bagaimana prestasi perniagaan dia sendiri dalam satu tempoh tertentu. Dan bagaimana juga pandangan dari pihak ketiga terhadap perniagaan tersebut. Ya, contohnya katakanlah kalau setiap usahawan tu mengatakan perniagaan dia punya jualan tahunan dia 100,000 contohnya. Tetapi kalau tanpa sebarang dokumen, bagaimana pihak ketiga nak percaya berkenaan dengan klaim yang dibuat tadi, maknanya jualan setahun sebanyak 100,000. Okey, apabila kita kata pengurusan kewangan ni, yang pertamanya bila kita nak buat perniagaan, kita perlu ada plan. Maknanya kita perlu merancang.
merancang perniagaan apa yang kita nak buat, bagaimana dari segi bajet dia, kos dia, bagaimana unjuran jualan pada tahun pertama, tahun kedua, bagaimana tentang perbelanjaan yang akan diguna pakai pada satu-satu tempoh tertentu, apakah aset ataupun peralatan yang perlu dibeli. Itu daripada segi planning. Bila kita dah plan, kita dah ada dah secara kasar keperluan untuk satu-satu perniagaan tu, baru kita akan raising. Maknanya kita akan mendapatkan sumber kewangan. Sama ada sumber kewangan tu dari pihak sendiri, maknanya daripada saving, ataupun sumber kewangan dari pihak ketiga. Bila dah ada sumber kewangan dan perniagaan dah boleh dimulakan, maknanya daripada situ usahawan perlu mengawal ataupun kontrol perniagaan masing-masing. Dengan adanya pengurusan kewangan ni, akaun apa semua, maknanya kita boleh tengok balik akaun kita punya performance tadi, prestasi semasa tadi, adakah sama ke tidak ataupun seperti apa yang telah kita rancang pada awal. Daripada segi jualan, daripada segi perbelanjaan, daripada segi aset, adakah kita dah buat apa yang kita rancang. Seterusnya kita perlu mengurus, kita perlu administering apa yang kita telah buat. Maknanya kita perlukan ada pengurusan kewangan tadi, kita perlu ada juga filing. Filing memang penting. Sama ada filing daripada segi jualan, filing daripada segi pembelian, filing daripada segi pembayaran gaji, EPF, SOKSO dan sebagainya. Itu memang adalah kata orang benda yang lengkap dalam satu-satu perniagaan. Okey, kalau kita kata daripada segi dokumentasi kewangan, kita selalunya ada dua jenis. Satunya akaun pengurusan dan satu laginya adalah akaun pengurusan kewangan. Maknanya akaun yang telah beraudit. Okey, bagi company yang status enterprise, maknanya sama ada ianya sole prop ataupun partnership, selalunya syarikat hanya mengeluarkan akaun pengurusan sahaja. Tetapi bagi akaun sendirian berhad, syarikat akan mengeluarkan akaun pengurusan dan akaun beraudit. Ya. Okey, apakah keperluan akaun pengurusan tadi? Selalunya akaun pengurusan ni tertakluk kepada dalam 3 dokumen. Yang pertamanya ialah akaun untung rugi, akaun cash flow dan seterusnya kunci kira-kira. Maknanya daripada situ, bila adanya ketiga-tiga akaun tadi, sama ada dibuat secara bulanan ataupun berkala ataupun tahunan, pihak syarikat internal dalam syarikat tersebut boleh memantau prestasi syarikat tersebut. Adakah ianya mencapai seperti yang diunjurkan ataupun ditargetkan dalam satu-satu tempoh tertentu. Maknanya katakan kalau dalam 6 bulan pertama tidak mencapai seperti apa yang telah diunjurkan atau difokuskan, maknanya syarikat perlu mengambil tindakan bagaimana untuk mencapai satu-satu keperluan yang seperti yang telah difokuskan itu tadi. Ya, itu untuk internal. Ianya diguna pakai sama ada untuk enterprise ataupun untuk company yang berhad. Tetapi bagi akaun yang beraudit selalunya digunakan oleh pihak syarikat yang berhad, di mana ianya perlu dihantar kepada pihak auditor dan disediakan oleh pihak auditor dan disahkan oleh pihak auditor bahawa akaun yang dipunyai oleh syarikat ini adalah betul, di mana data yang dikeluarkan ataupun figure yang dikeluarkan adalah sahih. Selalunya untuk akaun beraudit ni selalunya digunakan, pihak syarikat serahkan kepada pihak ketiga. Pertamanya kepada pihak SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ini memang syarikat secara berhad perlu declare pada setiap tahun, di mana di dalam SSM tu nanti dia akan appear kata orang jumlah jualan, jumlah sama ada untung atau rugi, jumlah aset, jumlah liability dan sebagainya. Seterusnya kita akan bagikan juga dokumen ini kepada pihak lembaga hasil, di mana bila kita dah berniaga kita perlu membayar cukai. Ini dah menjadi kewajipan kita untuk membayar cukai supaya pihak kerajaan boleh menggunakan wang cukai kita itu untuk infrastruktur dan apa-apa planning yang boleh dibuat oleh kerajaan. Seterusnya kepada pihak bank. Katakanlah untuk memohon pembiayaan dengan pihak bank memang memerlukan akaun ini. Akaun beraudit untuk syarikat berhad, tetapi kalau untuk enterprise okey kalau sekadar dengan akaun pengurusan, tetapi digalakkan akaun pengurusan tersebut dicop ataupun disahkan oleh pihak auditor bahawa akaun tersebut adalah betul. Ya.
tujuan pihak bank untuk memerlukan dokumen kewangan ni sebab pihak bank nak tengok tentang orang kata apa prestasi syarikat. Bagaimana syarikat dan prestasi dalam masa 2-3 tahun. Adakah jualannya semakin meningkat ataupun menurun? Adakah mendapat keuntungan? Bagaimana dengan keuntungan terkumpul dia? Bagaimana dengan ratio dia? Daripada situ pihak bank akan boleh menganalisa berapakah keperluan sebenarnya pihak syarikat untuk mendapatkan pembiayaan. Ya. Seterusnya, ini antaralah punca-punca kegagalan lah. Yang ini mungkin data dah lama tetapi ianya memang boleh diguna pakai pada ketika ini. Maknanya pada tahun 2000 hingga 2005, 42% usahawan ni gagal dalam masa 5 tahun. Antara sebabnya kurangnya pengalaman. Bila kurangnya pengalaman ialah macam usahawan-usahawan muda ni baru nak mencubakan diri, mungkin tak ada pengalaman jenis perniagaan apa yang patut diceburi, bagaimana nak menguruskan kewangan, benda tu akan datang. Tetapi jangan lupa untuk terus belajar dan belajar. Sebab kita kadang-kadang kita boleh belajar melalui online. Sebab kita ada sebabkan wabak COVID ni memang banyak kursus-kursus kewangan daripada online. Kadang-kadang kita boleh follow kepada mentor-mentor kita. Seperti yang ada di YouTube pun ada setengah di TikTok yang bahagian usahawan apa semua tu boleh tengok. Seterusnya kekurangannya capital ataupun modal. Apabila you all dah berniaga dalam 2-3 tahun tetapi tanpa pengurusan kewangan, tanpa account, bagaimana you nak mengembangkan you punya perniagaan? Sedangkan produk telah dikenali, orang kata kapasiti pengeluaran dah memang tinggi tetapi disebabkan kekurangan modal, pihak ketiga memang payah untuk bagi bantuan kewangan jika tiada akaun. Ya? Itu yang antara yang paling penting disebabkan. Seterusnya lokasi. Lokasi memang menjadi salah satu punca kegagalan. Saya ada satu klien yang nak buka nursery. Maknanya pusat penjagaan untuk kanak-kanak bawah 7 tahun apa semua. Apa yang saya maklumkan kepada dia bila nak buka nursery, yang pertamanya mencari lokasi. Kena tengok kawasan radius dalam 5 ke 10 kilometer berapa banyak pasangan muda yang mempunyai anak bawah 6 tahun. Ya, berapa persen? And then kita tengok di kawasan sekeliling tu ada banyak tak pesaing kita. Sebab tu kalau kita tengok kalau kawasan perumahan yang baru buka, memang kalau kawasan Kenelok tu selalunya banyak dah pihak usahawan yang untuk yang bahagian nursery, yang untuk pusat jagaan kanak-kanak ni dia dah booking dah siap-siap. Sebab dia dah tahu potensi dekat kawasan perumahan tu yang untuk menghantar kanak-kanak tu memang tinggi. So pemilihan lokasi tu lebih penting. Bukan pemilihan lokasi saja tetapi kadang-kadang susun atur di dalam kedai itu sendiri memainkan peranan. Contohnya ada satu klien saya, sebab saya pernah tegur dia buka kedai runcit. Di atas kedai runcit tu adalah pusat latihan badminton. Tetapi kedudukan peti ais dia, yang letak air apa semua tu diletakkan di belakang. Macam saya dah tegur selalunya orang dah penat main badminton apa semua ni, semuanya dia nak cepat, dia tak ada nak ke belakang, dia nak ke depan untuk beli air. Tetapi apabila dia kata dia ada alasan dia sendiri untuk meletakkan di belakang, mungkin itu menyebabkan dia mengalami kegagalan daripada segi perniagaan dia. Okey, seterusnya pembelian fixed asset yang mungkin tidak diperlukan. Saya juga ada satu pelanggan. Dia buat kacang putih. Dia memohon pembiayaan lebih kurang 300,000 untuk membeli mesin. Tetapi ada satu mesin yang paling mahal tu, mesin tu tak digunakan dari mula dia ambil pembiayaan sampai dia habis pembiayaan. So mesin tu memang terletak kat situ je. So maknanya perancangan yang saya katakan tadi daripada mula tadi, perancangan tu memang perlu ada. Ya. Okey, seterusnya kelemahan daripada inventory ataupun stok. Bila kita stok ni kita kena tahu sama ada nak menggunakan jenis LIFO ataupun FIFO. Bila masa kita nak membeli kita punya stok, adakah minimum quantity yang ada dalam stok kita ataupun bagaimana? Sebab saya ada satu pelanggan saya, jualan dia 700,000. Tetapi setiap bulan dia punya stok 700,000. Menyebabkan akaun dia setiap bulan mengalami kerugian.
Ya, sebab dia pembelian, sebab dia memang jenis suka nampak stok di dalam kedai tu penuh. So itu menyebabkan dia akan mengalami kerugian walaupun sale dia tinggi, tetapi akibat stok dia yang terlalu banyak, overload, menyebabkan kerugian setiap bulan. Seterusnya, kekurangan dari segi pengurusan kredit. Bayaran balik, itu yang paling penting nak kena jaga. Ya, katakan sama ada, tak kisah sama ada dengan bank ataupun dengan supplier, itu yang paling penting. Apa kalau yang telah dijanjikan, kita perlu tunaikan. Sebab apa? Yang pertama, katakan kalau kita berjanji dengan supplier, katakanlah sebelum ni kita beli secara tunai. Apabila kita mempunyai rekod yang baik dengan supplier, kita mungkin akan dapat bayaran secara terma. Mungkin 30 hari ataupun 60 hari. Ya. Begitu juga kalau rekod bayaran baik dengan pihak bank. Mungkin bank boleh tawarkan pembiayaan tambahan dan sebagainya. Seterusnya, penggunaan, misuse salah gunakan kewangan syarikat. Ini pun terjadi kepada satu klien saya. Dia buka kedai gunting rambut. Jualan sebulan dia dalam 3,000 lebih sebab dia buat seorang. Dia punya kos lebih kurang saya kira lebih kurang dalam 1,500. Saya dah minta dia buat akaun format cash flow yang simple apa semua. Tetapi dia ada bagi tahu kat saya satu bulan tu, Encik Muizan, sale saya bulan ni, saya punya profit bulan ni rendah sangat lah. Saya kata berapa? RM70. Selalu you punya profit dekat 1,000 lebih. Itulah saya silap. Saya termasukkan pembelian barang dekat Shopee. Yelah setiap bulan dia 99, 10, 10, 11, 11. Dia menggunakan barang pembelian personal dia dekat Shopee tu menggunakan duit syarikat. Oleh itu saya nasihatkan kepada semua usahawan, ambil gaji dengan syarikat sendiri. Ya, jangan gunakan keuntungan yang ada. Maknanya kalau bulan tu jualan tinggi, kos dia memang 1,000, maknanya jualan dia punya untung tu tinggi bulan tu, jangan gunakan semua tu, anggap itu sebagai bonus. Ambil gaji. Ya, katakan you punya expenses sebulan dalam 2,000, ambil gaji 2,000. Yang lebih tu anggap sebagai you punya keuntungan, di mana keuntungan tu boleh digunakan untuk pembelian stok ataupun barang, untuk maintenance dan sebagainya. Ya, terutama sekali kalau untuk pengembangan ataupun untuk membuka cawangan yang baru. Seterusnya, competition. Bila kita kata competition, kita kena tengok kita punya competitors. Saya ada satu kawan saya, dia OKU, dia kalau dekat, sebab saya daripada Perak Ipoh, dia antara pelopor nasi bajet dekat Ipoh ni lah. Memang ramai orang pergi, memang dah sampai keluar harian metro apa semua. Tetapi bila dah ramai dah competition, maknanya orang ramai dah buka konsep perniagaan yang sama, dia tak berubah. Dia tak membuat, orang kata apa, tambah nilai kepada perniagaan dia. So bermakna pelanggan dia dah makin kurang. Sama juga kalau kita tengok konsep Red Ocean dengan Blue Ocean. Bila kita dah ada dalam Red Ocean, maknanya kita ada kompetitor kita ramai menggunakan orang kata apa, konsep perniagaan yang sama. So kita kena keluar daripada Red Ocean tu masuk ke dalam Blue Ocean. So maknanya kita kena berikan satu value added. Contohnya macam yang nasi tadi, maknanya katakanlah kalau sebelum ni dia jual nasi bajet dalam RM3.50. So dia patut tambah 50 sen and then dapat sekali dengan air, dipackagekan. So itu antara cara usahawan-usahawan ni perlu orang kata apa, upscale you punya produk tu untuk lebih daripada orang lain. Ya. Okey, seterusnya jualan yang semakin rendah. Yalah kalau kita tengok musim pandemik COVID ni, jualan memang rendah. Tapi you kena tahu cara bagaimana untuk mengatasinya, sama ada dengan dari segi pemasaran, perubahan you punya produk, penambah jenis variety you punya produk dan sebagainya. Maknanya setiap usahawan tu perlu ada critical thinking. Okay, seterusnya penggunaan akaun tadi adalah untuk bayaran zakat. Ya, sebab bila kita dah berniaga, kita juga kena bayar cukai, ataupun kalau kita ni Muslim, kita kena bayar zakat lah. Sama juga macam tahun lepas saya ada jaga dalam 15 usahawan daripada asnaf negeri Perak. Saya bagi challenge dekat diorang je. Selama ni you all dapat bantuan daripada MAIB, Majlis Agama Islam, daripada segi bantuan zakat untuk mengeluarkan untuk modal you berniaga. Dalam masa 3 tahun cuba
you jadi semasa sekarang ni you penerima zakat, 3 tahun nanti you pemberi zakat pula. Ya. Itu sebagai orang kata apa, kita orang generate income sama-sama dan kita membantu usahawan lain pula. Okay, seterusnya pengurusan kewangan ni ialah kita untuk projection income. Kita buat unjuran dalam masa tahun pertama, tahun kedua, berapa kita orang kata apa, pendapatan kita, perbelanjaan kita, supaya kita boleh nampak perkembangan satu-satu syarikat. And then kita boleh tengoklah kalau kita nak berkembang berapa keperluan modal yang diperlukan dari segi tunai ataupun sebagainya. Ya, okey, Cik Asmah. Itu jawapan bagi soalan pertama saya. Okey, maknanya skala yang diberikan oleh coach kita 10 sebenarnya. Jadi usahawan kena 10. fokus. Ya. Okey, jadi untuk kita lanjutkan perbincangan kita, mestilah usahawan-usahawan muda ni ada cara pengurusan kewangan individu kan. Jadi soalan yang kedua, adakah tabiat dan cara pengurusan kewangan peribadi individu akan mempengaruhi perniagaan individu tersebut? Macam mana Cik Muhizan? Ya, memang akan mempengaruhi. Sebab kalau kita akan tengok kat sini daripada bank dia akan tengok konsep 5Cs ni. Sebab yang pertamanya kita akan tengok karakter tu yang paling penting. Yang ramai yang akan gagalnya adalah segi karakter. Maknanya katakanlah kalau sebelum ni yang pertamanya kita berbelanja sesuka hati tanpa ada rekod. Ianya tak boleh dibuat dalam perniagaan kalau tak ada rekod. Sebab kita tak tahu mana duit masuk, mana duit keluar. Sebab kata orang, tangan kiri masuk, tangan kanan masuk poket, tangan kiri keluar poket. Tanpa ada apa-apa, orang kata apa, transaksi ataupun rekod, kita tak tahu. Begitu juga bayaran. Katakan kalau sebelum ni, kalau kita culas daripada pergi membayar pembiayaan kita sama ada kereta ke, motor ke, dengan supplier ke, bila kita nak mohon pembiayaan ke, apa-apa akan datang, benda ni akan terjadi. Maknanya pihak bank agak susah nak bagi pembiayaan kalau dah memang ada rekod bayaran yang tak cantik. So itu usahawan kena berfikir bagaimana untuk mengubah. Personal ini melibatkan dana sendiri. Ya, apabila perniagaan dia melibatkan pihak ketiga, terutamanya pekerja. Bila dah ada leakage apa semua, bagaimana nak bayar pekerja? Bagaimana, sebab kita bukan hanya jaga pekerja, kita menjaga juga family kepada pekerja tersebut. So pengurusan kewangan ni memang betul-betul penting. So katakan kalau ada keculasan sebelum ni, bila dah buka bisnes kena berubah. Okey. Itu saja Cik Asmah. Soalan kedua. Okey, baik. Maknanya macam Cik Muhizan ada cerita pasal anak didik tadi, di mana terbelanja pula dalam akaun Shopee memanglah. Okey, baiklah. Kita akan ke soalan seterusnya. Pengurusan sistem kewangan yang bagaimanakah boleh disarankanlah khusus kepada usahawan muda, terutamanya usahawan yang baru sahaja nak mulakan perniagaan, Cik Muhizan? Okey. Kalau kita tengok kalau kita accounting punya sistem dia punya format apa semua, pertamanya ada transaksi, akan perlu ada bookkeeping rekod bookkeeping, maknanya transaksi apa semua, keluar duit masuk, duit keluar apa semua, and then dibuatkan kepada financial statement, pengurusan kewangan, report. Bila kita buat reporting tu akan generate sama ada akaun pengurusan dan juga akaun yang orang kata beraudit. Tetapi secara generalnya kalau yang memang betul pentingnya adalah seboleh-bolehnya perlu ada ketiga ni lah. Satu, akaun untung rugi. Pada situ kita boleh tahu jumlah jualan kita, berapa kos kita yang dah keluarkan apa semua, berapa perbelanjaan kita semua, and then berapa keuntungan kita semua. Ya, penting akaun untung rugi ni. Begitu juga dengan cash flow. Sebab cash flow ni kita nak tengok tunai yang ada dalam syarikat kita ada berapa sebenarnya. Sebab kita risau pada masa di hujung-hujung bulan nanti, cash flow kita nanti menjadi masalah. Lagi-lagi nak bayar gaji, bayar fixed cost dan sebagainya. Yang itu memang nak kena pantau. Begitu juga dengan balance sheet supaya kita boleh tahu berapa kita punya penghutang kita dan berapa kita punya pemihutang kita. Kita kena tengok. And then berapa jumlah aset kita terkini.
Aset tu terpecah kepada aset tetap dan aset semasa. Begitu juga dengan liability tetap, liability jangka panjang, liability semasa. Itu yang kita nak kena tengok. Seboleh-bolehnya kalau boleh ketiga-tiga ni memang perlu ada paling minima. Tetapi kalau betul-betul baru buka dalam 6 bulan ke apa ke, mungkin rekod keluar, rekod duit masuk dan rekod duit keluar itu pun memadai, tetapi tertakluk kepada jumlah transaksi yang mungkin rendah. Kalau jumlah transaksi yang semakin tinggi, memang diperlukan dokumen yang ketiga-tiga inilah, untung rugi, cash flow dan kunci kira-kira. Sebab apa, macam saya katakan tadi, kita nak tengok prestasi syarikat, bagaimana orang kata kewangan satu-satu syarikat tu, bagaimana input yang dibuat. Sebab apa, bila kita buat account ni kita kena key in setiap hari, dia tak boleh miss. Lagi-lagi kalau ada transaksi yang tinggi, jualan harian yang tinggi. Ya. So ini memang diperlukan, sama juga memang tertakluk kepada orang kata apa, akta-akta perniagaan SSM dan apa semua sebagainya. Itu saja. Cik Asma. Berbicara macam cash flow, saya kira soalan yang seterusnya akan menyentuh cash flow. Kenapa? Adakah cash flow sangat penting bagi perniagaan? Apakah nasihat yang boleh diberikanlah kepada usahawan muda mengenai kepentingan cash flow ini kepada perniagaan dia, Cik Muhizan? Ya. Bila kita cakap cash flow ni, kita nak kena tengok bagaimana penggunaan tunai kita terhadap yang kita dapat berdasar jualan kita. Yang pertamanya kita kena tengok cash daripada orang kata apa, operasi kita. Dari segi jualan, dari segi perbelanjaan, daripada segi modal kita. Apa yang kita dah beli, apa yang kita dah belanjakan. Kita nak tengok. Macam satu pelanggan saya, dia membeli, orang kata apa, supplier dia dah bagi dalam bentuk term. Katakanlah sebulan dia kena bayar 4,000. Maknanya dia buat pecahan bayaran tu sebanyak 1,000 setiap minggu. Maknanya dia kan kita ada table calendar yang besar tu, ada tarikh-tarikh apa semua tu. So dia dah buat bajet, hari ni saya nak bayar apa, tarikh hari ni nak bayar apa. Tetapi dia bukan main letak, tapi dia kena tengok bila agaknya pelanggan dia sendiri akan buat bayaran kepada dia. So daripada situ dia dah boleh allocate bila dia nak buat bayaran. Supaya kita kena fokuskan bayaran apa semua tu, supaya kita tak nak operasi perniagaan kita terganggu. Contohnya lah tiba-tiba ada order yang besar pada 20 hari bulan. Tiba-tiba kita tak ada cash. Bagaimana kita nak buat? So maknanya cash flow ni apa semuanya memang penting. Maknanya usahawan kena tahu pandai mencorak. Sebab bila kita berniaga ni akan ada beberapa jualan. Mungkin jualan tuan dapat dari segi term, maknanya 30 hari you bagi kepada pelanggan you, and then supplier pun you dapat juga dalam 30 hari. Itu sebenarnya membantu daripada segi cash, tetapi you kena pandai mengolah cash flow tu supaya ianya tidak membebankan ataupun ianya pada hujung bulan tidak mengganggu operasi perniagaan you. Ya. Begitu juga cash daripada investment, orang kata apa, daripada jualan aset ke apa, nak kena pantau. Aset cash flow ni orang kata apa, diperlukan sepanjang perniagaan sehari-harian. Ya. Begitu juga cash from financing. Maknanya bila cash from financing ni, bila you dapat duit, you kena beli apa yang dicadangkan untuk beli. Sebab tu ada setengah pihak bank, dia tak bagi cash dekat usahawan. Dia bayarkan kepada pembekal untuk mengelakkan ketirisan penyalahgunaan duit pembiayaan. So kalau boleh janganlah marah kalau bankers ni kenapa tak bagi cash nak bayar ke supplier. Ya, sebab ada pernah terjadi duit tu disalahgunakan. Yang selalu macam kita selalu dengar lah, ada yang beli kereta, ada yang beli motor, ada setengah satu klien saya tu dapat duit daripada pembiayaan cash sebab dia untuk modal kerja, dia tukar sport rim dengan tayar kereta dulu. So bank nak mengelakkan benda ni daripada terjadi. Ini contoh cash flow. Ya, maknanya bagi saya kalau mana-mana perniagaan yang hanya melibatkan cash,
boleh menggunakan cash flow ni. Maknanya daripada sini dah memang ada dah jualan masuk, commission apa semua, and then orang kata apa, duit yang digunakan untuk expense pembelian bahan mentah, sewa utility fixed cost apa semua, EPF apa semua dah memang ada. So daripada sini senang you nak memantau prestasi bulanan you, dan juga katakan you nak minta pihak ketiga untuk sediakan akaun untung rugi balance sheet pun, bagi saya dia pun tak berapa pening. Lagi-lagi kalau usahawan ni tak cukup daripada segi dokumen, at least dia dah ada dah basis bagaimana dia nak buat akaun untung rugi kunci kira untuk syarikat tuan. Okey, itu saja. Baiklah. Jadi kita kena urus cash flow dengan lebih tepat lah supaya tak adalah tiba-tiba terhabis kat akaun Shopee, terbeli benda-benda lain kan. Ya, betul. Usahawan muda ni mungkin masih lagi yelah baru nak bermula kan. Okey, baiklah. Kita akan ke soalan seterusnya. Apakah kelebihan dan kekurangan pinjaman perniagaan bagi usahawan muda? Baru je Cik Muizan sebut yang tadi pasal bank. Jadi ini yang kita perlu tahu lebih dalam. Silakan. Okey, yang pertama ya, kita tengok kelebihan dia ya. Yang satunya macam saya katakan tadi, cash flow. Kita akan ada positive cash flow. Katakanlah kita dapat 50,000 untuk pembelian bahan mentah. So daripada segi bahan mentah kita dah tak ada apa nak risau dah. Kita tak ada apa dah nak start. Tetapi macam saya katakan tadi, jangan salah guna. Maknanya kalau untuk bahan mentah, beli bahan mentah. Maknanya operasi perniagaan kita takkan terganggu bila kita dah ada cash flow yang positif dan banyak. Ya. Seterusnya, you akan ada rekod dengan institusi kewangan. Sebab apa saya katakan rekod dengan institusi kewangan ni penting ya? Sebab ada macam saya dulu bekerja di bank komersial, pelanggan tu nak ambil pembiayaan tapi dia tak ada sebarang rekod pembiayaan dengan mana-mana bank. Wak Ima credit card pun dia tak ada, sedangkan umur dia 30 lebih. So pihak pengurusan saya pada masa tu mengatakan terpaksa tolak permohonan dia sebabkan kita tak nampak karakter dia daripada segi pembayaran balik. Sebab itu saya katakan tadi, karakter tu memainkan peranan yang penting. Bila you dah ada rekod dengan you dah ada pembiayaan dengan bank, you akan ada rekod pembiayaan dengan institusi kewangan. Maknanya in future, katakan kalau you nak ambil pembiayaan lain, so you dah ada rekod bayaran balik dengan bank tu. Tapi kena pastikan bayaran balik adalah pada tiba masa. Ya, jangan ada culas selewat sebulan ke apa ke. Kena maintain. Sebab rekod ni disimpan di bank negara. So semua bank akan menggunakan rekod tu di nama Sikris untuk melihat karakter bayaran balik usahawan nanti. Yang seterusnya advisory. Ya, macam di SME Bank, mana-mana pemohon yang memohon pembiayaan dengan SME Bank yang telah diluluskan, macam saya business coach yang dilantik, akan membuat pemantauan kepada syarikat tersebut. Maknanya kami akan datang pada awal tahun berbincang apa hala tuju syarikat pada tahun ni, berapa target sales, berapa target profit, apa teknologi yang nak dibeli, berapa pertambahan daripada segi pekerja, apa pembaharuan yang nak dibuat oleh syarikat untuk mengembangkan perniagaan. Itu kita akan tengok, kita akan dokumenkan apa yang diperbincangkan itu tadi. Seterusnya pada setiap 3 bulan kami akan berjumpa dengan usahawan tersebut, kita akan pantau, kita akan tengok, betul tak target yang kita dah buat, kita quarterly target, achieve ke tak achieve? Yang ini kenapa tak beli lagi yang mesin ni, apa alasan dia? Maknanya kami ni memantau dan mengingatkan supaya apa yang usahawan intention nak buat pada awal tahun tu diteruskan sehingga ke hujung tahun. Ya, sebab kadang-kadang bila kita usahawan ni lagi-lagi enterprise sole prop, kadang-kadang otak kita ni mudah ke kiri ke kanan, abang kata orang dia melelong. Kita punya hala tuju. So kami ni selaku orang kata apa business coach memantau, mengingatkan apa hala tuju sebenarnya usahawan ataupun syarikat tersebut. Seterusnya kadar keuntungan yang rendah berbanding dengan lain-lain lah. Sebab bila you all pergi ke bank ni akan ada program-program dia ataupun ada dana-dana daripada kerajaan dia. Ya, bagi usahawan muda ni yang mungkin di luar bandar, kita ada satu orang kata apa
dana, nama dia Skim Pembangunan Ekonomi Desa, yang menawarkan kadar keuntungan yang agak rendah dan tanpa cagaran. Boleh semak dengan orang kata apa, website, you cari SPED ke ataupun Skim Pembangunan Ekonomi Desa. Itu untuk orang kata apa, kelebihan mendapatkan pembiayaan dengan bank lah. Ini kekurangan dia. Yang pertamanya, you dah terikat. Nak tak nak, you kena buat bayaran. You dah kena ada komitmen dengan bank. Katakanlah bayaran installment sebulan tu 500. You dah dapat dah 50,000. Sepatutnya bila dah dapat 50,000, you punya sale akan generate berkali-kali ganda. Katakanlah naik 20%. So kalau untuk bayar installment sebanyak 500 ataupun 300 sebulan seperti yang dalam letter offer, sepatutnya tak ada apa masalah yang perlu dikhawatiri. Sepatutnya usahawan boleh bayar balik. Ya. Maknanya itulah, bila ada masalah apa semua, konsult dengan pihak bank, berbincang dengan lanjut apa sebenarnya masalah yang berlaku. Kadang-kadang kami ni akan bagi nasihat apa yang perlu dibuat. Mungkin kurang daripada segi pemasaran, mungkin ada mesin tu tak digunakan secara total, and then bank kami juga boleh nasihatkan untuk dapatkan bantuan-bantuan grant daripada agensi kerajaan yang lain dan sebagainya. Seterusnya mungkin kesusahan ataupun daripada segi orang kata apa, dokumentasi. Yang ini banyak orang kata skeptikal ya, kesusahannya orang kata apa, birokrasi. Tapi sebenarnya benda dokumennya, katakan kalau you ada setiap tahun you buat account, tak ada apa masalah. Saya rasa selalunya yang selalu jadi masalah ialah account. Rancangan perniagaan tu saya rasa mudah sebab you akan ceritakan apa-apa semua. Selalunya yang masalahnya account. Tapi kalau you dah ada buat maintain daripada tahun pertama you berniaga, so tak ada sebarang isu kalau nak katakan orang kata apa, masalah daripada segi dokumentasi. Okey, seterusnya daripada segi cagaran. Kalau usahawan baru, mungkin masalah nak mengeluarkan cagaran sama ada dalam bentuk cash ataupun tanah ataupun rumah. Tetapi ada pelbagai dana yang menawarkan pembiayaan tanpa cagaran. Contohnya saya katakan tadi, Skim Pembangunan Ekonomi Desa dia tak ada cagaran, ataupun boleh cari juga pembiayaan yang orang kata apa, jaminan daripada SJPP ataupun mana-mana agensi kewangan yang lain. Setiap bank ada dia punya kelebihan produk yang ditawarkan untuk usahawan. Ya. Okey, itu saja Cik Asma. Okey, baiklah, kita akan ke soalan seterusnya. Seperti yang kita sedia maklum, dunia perniagaan tidak lari daripada mengambil risiko. Bagaimanakah usahawan muda ni perlu bijaklah mengambil kira calculated risk di dalam perniagaan? Silakan Cik Mizan. Okey. Calculated risk ya, maknanya bila kita dah ada financial management, bila ada perusahaan kewangan apa semuanya, daripada situ kita dah boleh tengok dah kita punya situasi semasa. Bagaimana kita punya sales, bagaimana kita punya profit ke ataupun loss ke macam mana. Selepas tu kita dah boleh dah ambil tindakan. Bagaimana kita nak overcome masalah yang kita hadapi ni. Maknanya sales kurang. Apa yang kita perlu buat? Adakah kita perlu tambah dari segi marketing? Adakah harganya ditawarkan adalah terlalu tinggi? Adakah terlalu banyak persaingan? Adakah barang tu orang kata dah ada barang yang lebih upgrade? Daripada situ kita dah boleh tengok risiko-risikonya apabila dalam satu-satu perniagaan. Dari sini you boleh nampak. Katakanlah you tak ada account you tak tahu berapa sale you bulanan ni, you hanya main congak-congak aje. Lepas tu juga kita boleh tengok daripada segi margin. Margin perniagaan, margin yang you letakkan tu adakah berpada ataupun terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Sebab ada setengah bila kita buat margin ni, kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, COVID apa semua ni, ada setengahnya banyak membeli di Shopee. Sebab kalau banyak Shopee ni satu kos, premis tak ada, kos pekerja mungkin kurang, utilities mungkin tak ada, sewa apa semua tak ada. So bagaimana you nak berlawan dengan yang pembelian secara online ni? Adakah you terpaksa kurangkan margin ataupun you kena menambahkan value added kepada produk yang you tawarkan tu sendiri. Contohnya macam ada combo. You kena tengok. Seterusnya leakage. You kena tengok
ada tak leakage yang berlaku dalam operasi perniagaan tu. Sebab ini selalu berlaku. Sebab salah satu pelanggan saya, dia buka retail store dekat dalam stesen minyak tu. Saya tanya dia, you ada kira stok tak? Dia kata tak ada kira stok. So you tahu tak expected sale you bulan ni? Dia kata dia main anggaran je. So maknanya bila tak ada pemantauan, kita tak tahu pekerja kita boleh bawa balik 2-3 barang yang dijual, yang diniagakan apa semua tu. Kita tak tahu sebab tak ada pemantauan, tak ada pengiraan stok. Ya. Begitu juga daripada segi leakage, daripada segi kewangan. Macam tadi salah gunakan apa semua, itu yang nak kena tengok. Kelebihan kewangan, pengurusan kewangan ni, daripada situ kita dah boleh tahu dah, kita boleh overcome risiko-risiko yang mungkin berlaku dalam perniagaan. Okey, seterusnya. Okey, itu risiko-risikonya. Jadi kita nak Tuan kongsikanlah sedikit kan dengan kami literasi kewangan bagaimana yang sesuai untuk diterapkan oleh usahawan dan dalam perniagaan mereka. Okey. Yang pertamanya, kita perlu tahu kita perlu pandai baca akaun kita. Kita kena tahu berapa profit kita ataupun loss kita. Kita kena tahu alasan sebab apa kita punya sales tu kurang, sebab apa profit kita tu kurang. Kalau macam pandemik COVID ni kita dah tahu lah sebab mungkin dah kedai terpaksa tutup apa semua, and then mungkin kita mengalami kerugian sebab kita terpaksa bayar kita punya fixed cost apa semua. So kita dah tahu. Jangan pula bila kita baca akaun tu pada hujung tahun sebab kita tak nak. Sebab ada satu klien saya tanya dia setiap kuartal, saya jumpa dia, macam mana you punya sales? Okay. Dia kata okay. Saya minta dia punya akaun. Dia kata tak ada akaun, dia hanya ada graf jualan saja. And then saya tanya dia ada graf perbelanjaan tak? Dia kata tak ada. Sebab mungkin dia tak cukup staff apa semua. Lepas tu pada hujung tahun dia mengadu dekat saya, Cik Muizan, saya rugi teruk tahun ni. Tapi saya tanya dia, tapi you kata pada awal tahun you punya sales tinggi. Itulah saya rasa sales tinggi tapi saya tak tahu pula saya punya expenses pula banyak. So dari situ kita boleh tahu. Yang pertamanya mungkin kita ada situ akan berlakunya leakage. Leakage sama ada macam saya kata tadi lah, masuk kanan keluar kiri. Lepas tu daripada segi staff, ada tak barang yang dicuri. Seterusnya ada tak salah guna daripada segi orang kata apa duit perniagaan. Yang itu yang antara yang kita kena tengok. So bila kita dah boleh baca akaun apa semua, kita dah boleh tahu dah apa tindakan kita seterusnya. Seterusnya kita nak kena tahu kita punya return profit ni berapa. Keuntungan terkumpul daripada awal kita mula berniaga sampai sekarang. Ada ke tak? Kalau boleh make sure kena ada return profit. Jangan loss. Harap-harap setiap tahun tu katakan kalau loss pun dia tak makan keuntungan yang dah kita kumpul pada tahun-tahun sebelumnya. Okay, ini yang paling penting Yang ketiga ni, equity makna modal campur return profit. Make sure kalau boleh tolong pastikan ianya positif. Jangan sampai kita punya return profit ataupun return loss tu dia dah makan kita punya modal capital sampai jadi negatif. Bila sampai jadi negatif, takkan ada satu mana-mana bank yang nak bagi pembiayaan kecuali syarikat terpaksa menambah ataupun inject balik dia punya capital ataupun dia punya modal. Sebab apa? Kalau kita nak tambah modal kita sendiri memang agak susah lah. Sebab perniagaan kita yang kita buat pun dah memang loss. Daripada mana kita nak menambah kita punya modal. Itu yang kalau kita dengar company solvent insolvent tu. Macam dia beroperasi tanpa orang kata apa keuntungan lah, macam tak dihargai lah, lebih kurang lah. Seterusnya kepada break even point. Okay, break even point ni kita paling penting. Sebab kita nak tahu jualan kita perlu kena capai berapa supaya kita punya perniagaan tu dia tak rugi, dia tak untung. Contohnya macam satu klien saya, dia buat jahitan baju. Saya dah kirakan dia punya break even point.
Saya kata kat dia, sebulan paling kurang kena ada 8 helai baju you kena jahit yang you dapat upah. Baru you break even. Kalau you kurang, confirm you akan loss. You akan mengalami kerugian. So itu maknanya nak tak nak dia kena buat at least 9 ataupun 10 baru dia boleh merasa profit, ada keuntungan dalam dia punya perniagaan. Yang ini paling penting. Ya. Seterusnya adalah ratio. Ratio ni kita nak kena tengok lah. Kita punya current ratio nak kena tengok cairan semasa kita terhadap kita punya aset semasa tu. Boleh tak kita nak mencairkan dia dalam tempoh yang pendek untuk cover hutang-hutang yang timbul dalam masa terdekat. Okey, ini antara orang kata apa ilmu yang perlu usahawan tahulah dalam segi membaca akaun syarikat. Okey, itu je. Ini dia punya format lah revenue, expenses, dapat profit and loss, ini balance sheet. Samalah juga fixed asset dia punya format. Ya Cik Asma. Okey, baiklah. Itu jadi kita akan ke soalan pandemik lah, sebab saya kira ramai usahawan yang tengah cuba bangkit selain daripada bina perniagaan, lepas tu merudum sedikit mungkin disebabkan ada problem ekonomi kan. Okey, jadi kita akan ke soalan macam mana kalau dalam pandemik, apakah tips survival lah yang boleh Cik Muhizan kongsikan untuk mereka ni menguruskan kewangan dalam situasi COVID-19 inilah. Okey. Yang pertamanya kalau nak kita paling simple lah, katakan usahawan baru, dia punya transaksi jualan yang mungkin tak banyak secara harian apa semua. Yang pertamanya kita buat manual ledger lah. Manual ledger maknanya kita boleh buat rekod duit masuk dan rekod duit keluar. Itu antara basic. Supaya at least kita ada rekod berapa kita punya duit masuk, berapa keluar, and then kita boleh tahu dah keuntungan pada hari itu. Maknanya tak perlulah macam setengah sekarang orang kata apa nak beli sistem. Contohnya ada, tapi kalau ikutnya ada sistem yang percuma. Cuma you tahu menggunakannya ataupun tidak. Contohnya niagawan dan lain-lainnya yang bayaran percuma, ataupun ada setengah yang advance punya tu tak sampai, tak silap saya RM10, tak sampai RM10 sebulan. So bila kita buat yang basic punya dokumen ni, nak tak nak kita memang kena update daily. Dia tak boleh nak tinggal sehari 2 hari baru kita nak buat. Tak boleh. Sebab transaksi you tu takut nanti akan terlupa, dan bila you delay dalam 2-3 hari, saya takut transaksi ataupun rekod tu orang kata apa tak tepat. Kecuali you ada simpan segala bukti jualan dan segala bukti belian, memang boleh. Saya khawatiri katakan kalau transaksi tu dah terlalu tinggi, takut nanti orang kata apa berkecamuk. Itu yang antara yang basicnya lah. Tetapi bila transaksi harian tu dah semakin tinggi, nak tak nak memang terpaksa jugalah buat akaun untung rugi ataupun segalanya. Ataupun mungkin bila you dah ada modal, you boleh ambil apps. Kalau kita tengok kadang-kadang kedai kat tepi jalan pun dah ada dah dia punya POS system. Kata orang kalau kita tengok kat kedai mamak tu pun dah ada dah dia punya tab, order pun melalui tab. Kadang-kadang daripada situ pun dah memang ada dah dia punya orang kata POS system untuk daripada segi jualan. Tetapi daripada segi belian, nak tak nak segala rekod, invoice, apa semua pembelian, apa semua tu you nak kena simpan. Okey, itu saja Cik Asma. Okay, satu lagi kalau yang perniagaan yang menggunakan cash, saya rasa buat format cash flow ni pun dah cukup, dah boleh nampak dah you punya jualan dan you punya perbelanjaan. Yang ini pun kalau yang program saya yang untuk Bizadvisory, sebab kebanyakan memang usahawan kecil-kecilan, memang saya minta diorang isikan format dalam bentuk cash flow ni je. Sebab diorang tak ada melibatkan jualan secara term ataupun kredit. Okey, itu je.
Okey, baiklah. Ini sedikit dan bagaimana melalui soalan yang ke-9 ni, tips yang boleh mereka gunakanlah sewaktu pandemik khususnya untuk sawan muda ni. Bagaimana? Ya. Yang pertamanya kena tengok margin keuntungan. Adakah margin yang you kenakan chargekan terhadap you punya produk tu bersesuaian ataupun tidak. You kena tengok, sebab sekarang ni macam saya katakan tadi, banyak orang dah mengalih pembelian secara online, menjimatkan kos. You kena tengok. Kadang-kadang kalau you fikir kalau kita tengok secara online, dekat mana pun setengah-setengah orang peniaga online tu dia ambil untung. Kadang-kadang dia ambil untung bukan setakat produk tu. Kadang-kadang untuk delivery tu pun dia dah ambil untung. Sebab kadang-kadang delivery RM4.50 ataupun RM5. Tetapi dia charge untuk delivery ataupun kos untuk postage RM7 ke RM8 ataupun setengah tu RM10. Begitu juga kalau kita berniaga secara COD. Kadang-kadang bila kita secara niaga COD, katakan kalau kita hantar ke luar kawasan, kita akan charge RM5 ke RM10 tengok jarak jauh. Tapi you kena pandailah. Kena pandai menyusun penghantaran pada hari-hari tu. Maknanya sehari tu, you kalau boleh petang daripada pukul 2 sampai pukul 5, you untuk delivery. Maknanya you susun semuanya. Delivery tu katakanlah ada 10, you dah dapat RM50 duit minyak. Saya rasa kos penghantaran you pun tak sampai RM50 duit minyak. So you kena pandai main daripada segi margin dan bagaimana untuk meningkatkan keuntungan you walaupun bukan sahaja daripada segi margin daripada produk. Daripada lain pun you kena boleh fikirkan. Seterusnya you kena monitor OPEX, operation expenses. Maknanya you kena tengok, you kena jaga you punya expenses daripada segi operation dengan administration. Yang pertamanya you kena tengok stok. Pembelian stok jangan terlalu banyak. You boleh banyak tapi extra akan dalam 10%. Bila you dah ada buat rekod dalam masa 6 bulan, you dah tahu dah berapa sebenarnya stok yang you perlu simpan. Kalau boleh kita nak kurangkan kos. Seterusnya admin. You kena kurangkan daripada segi you punya expenses macam utilities, sewaan. Katakan kalau you lebih kepada trading, tak perlu nak ambil rumah kedai lot bawah. Mungkin hanya lot tingkat atas pun boleh, memadai. So daripada segi pekerja, mungkin tak perlukan banyak pekerja. Mungkin pekerja tetap. Sebab bila kita hire pekerja tetap, you kena bayar EPF, you kena bayar sok-sok. Mungkin kita boleh hire temporary staff. Seterusnya daripada segi sewa tadi saya dah katakan. Seterusnya yang lain-lain lah daripada segi bagaimana delivery. Kadang-kadang bila you dah ada dengan JNT, you dah ada account dengan JNT, kos untuk delivery tu mungkin boleh dapat yang lagi murah. So you kena menjaga you punya perbelanjaan. Okay, yang seterusnya kena tengok break even point. Berapa sebenarnya break even point yang saya katakan tadi, yang you tak rugi, yang you tak untung. Daripada situ you dah tahu dah, you boleh target, you dah boleh buat you punya budget ataupun KPI, berapa sebenarnya sales yang perlu dibuat. Macam kawan saya tadi, dia agent insurance, dia letak dekat Facebook dia, kenapa kita target kepada RM, kenapa kita tak target kepada bilangan yang ambil insurans. So you boleh ubah you punya target tu kepada mengikut kesesuaian perniagaan you. Tak semestinya daripada segi RM, bilangan pun boleh juga. You kena kira daripada situ. Seterusnya sistem dan teknologi. Macam saya katakan tadi, sistem dan teknologi ni memang memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kita. Maknanya ianya dapat membantu kita meringankan beban kerja kita lah berbanding kalau kita buat secara manual. Bila ada point of sale, kita dah mudah, kita dah boleh tahu dah kita punya sale. Lagi-lagi kalau dapat integrated system, ada point of sale, ada stock taking, ada human resource, ada accounting dan sebagainya. Itu antara orang kata apa, tip survival lah untuk musim-musim pandemik ni. Tetapi yang paling penting bagi saya, bila musim pandemik ni, bila bisnes you jatuh sale, you jangan orang kata apa, you rasa you dah macam langgar tembok.
Contohnya macam ada satu atau dua klien saya, dia buat baju t-shirt muslimah. Dia punya target, dia punya market klien dia adalah cikgu-cikgu sekolah. Ya, sebab kalau tengok cikgu sekolah tu banyak pakai boria masa sukan ke apa ke, banyak ambil dengan dia lah. So bila sekolah tak buka, so dia kata dia tak ada sales. So tapi bila dia ada critical thinking, dia kata saya ada banyak percakapan daripada baju. So masa tu tahun lepas, semua orang digalakkan memakai face mask. So daripada percakapan tu dia buat face mask. And then dia chop nama company dia sebab memang nama company dia memang well known lah dekat bahagian utara. So dia kata sales face mask dia memang meningkat pada masa tersebut. Ya. Satu lagi company dia buat dia sewakan mesin photostat. Bila sewa mesin photostat banyak pejabat tutup. So maknanya dia kata okey, bila pejabat tutup, okey dia bagi tahu kat dia punya staff semua bawa balik mesin photostat seorang satu. Dia buat iklan kepada Facebook yang free tu. Dia kata kalau anak ada kerja rumah tapi tak ada tempat nak print, hubungi saya. So memang dia dapat banyak. Kadang-kadang cikgu bagi kata dalam 20 muka surat apa semua, so dia bagi and then dia dapat lagi upah untuk delivery. So itu salah satu cara critical thinking, membuka perniagaan baru tetapi menggunakan sumber sedia ada. Ya, itu yang paling penting. Okey, itu saja. Okay, baiklah. Creative thinking perlu ada lah untuk seorang usahawan. Okey, secara ringkaslah Cik Muhizan, kita sudah berada di soalan terakhir sebelum kita masuk ke soalan audiens, dan kita perlukan secara ringkas harapan dan info tentang kepentingan pengurusan kewangan apabila memohon pembiayaan dan apakah tindakan yang perlu dibuat oleh usahawan muda dalam perniagaan. Secara ringkas, silakan Cik Muhizan. Okey, terima kasih. Okey, yang pertamanya bila kita sediakan akaun, yang pertamanya kita nak kena bank nak semak macam saya katakan tadi, prestasi satu-satu syarikat. Bank nak tengok repayment capability tadi, kebolehan bayar balik. Okey ke tak okey, sebab kadang-kadang usahawan ni minta 100,000 tetapi sebenarnya dana yang dia perlukan 50,000. Seterusnya bank akan semak 5Cs tadi. Mana yang saya ada tunjukkan slide tadi, yang paling pentingnya karakter. Lepas tu financing proposal. Itu antara bank yang tengoklah. Kami nak tengok financial proposal tu, orang kata apa, dari segi pemasaran dia, dari segi unjuran kewangan dia, sales forecast dia, itu kita tengok. Seterusnya kita nak tengok daripada forecast sales. Forecast sales ni bagaimana, berapa persen yang you anggapkan peningkatan apabila pihak bank memberi pembiayaan. Seterusnya selepas pembiayaan, sebab apa pihak bank nakkan juga you sediakan akaun walaupun dah dapat pembiayaan, bukan setakat sebelum je dah dapat perniagaan apa, kena teruskan supaya kami boleh tengok balik, semak balik health company, mana prestasi syarikat tu, and then kami boleh berikan khidmat nasihat. Kalau performance okey, kami boleh bagikan bantuan pembiayaan. Kalau performance tak okey, kita boleh bantu sama ada kita nak jadualkan balik ke ataupun kita nak strukturkan pembiayaan itu. Yang penting ada masalah, jangan lari. Lepas tu pihak bank nak tengoklah apa yang you unjurkan jualan tu, forecast tu adakah sama ke tak ataupun dengan actual sales. Seterusnya, apa yang usahawan perlu buat? Yang pertama sekali, macam saya selalu buat kepada pelanggan saya, kita set KPI. Sama ada dari segi bulanan, quarterly, 6 bulan ataupun tahunan. Itu yang paling penting. Apa hala tuju? Apa teknologi? Berapa orang pekerja yang nak ditambah? Apa pengembangan perniagaan yang nak dibuat? Itu memang kena set pada awal tahun. Dan setiap 6 bulan ke 3 bulan kita review balik. Sediakan KPI. Seterusnya, update daily transaction. Jangan kita kumpul kalau ada invoice banyak ke apa nak buat seminggu sekali, jangan. Buat setiap hari. Seterusnya kena ada filing yang baik. Yang pertamanya filing untuk sales, purchase, expenses, debtor dengan admin. Ini nak kena ada supaya mudah kita bagi kepada pihak auditor untuk sediakan audit report. Ini pun juga sebagai rujukan you. Okay. Seterusnya marketing. Marketing you kena tengok apa yang bersesuaian dengan you punya produk. Adakah marketing secara online ataupun secara offline. Kalau online you kena tengok apa
orang kata apa, yang sesuai dengan you punya produk, maknanya kategori umur. Ada kategori umur 40 ke atas, sekarang ni kita lebih kepada Facebook. Di antara 25 hingga 39 tahun lebih kepada IG. Bawah tu lebih kepada Twitter dan juga TikTok. Ya, kita kena tengok. Lepas tu sekarang dari segi pengiklanan, orang sekarang ni dah malas membaca. Orang suka video. Sebab tu banyak orang buat video tentang you punya produk, tetapi video jangan hard selling, lebih kepada informatif ataupun advisory punya video. Critical thinking, seperti yang saya katakan tadi, bila dah langgar tembok ataupun jam, critical thinking perlu ada. Kena kreatif. Bagaimana nak menyambungkan balik perniagaan you tu. Seterusnya, perlu prepare financial management, sama ada monthly, quarterly, ataupun half yearly apa semua, untuk kita pantau balik. Teknologi perlu di-upgrade daripada semasa ke semasa. Staff meeting perlu dibuat supaya staff tahu kedudukan syarikat, bagaimana, ada masalah ke, apa ke, bagaimana nak bagi imbuhan ke dan sebagainya. Seterusnya, attend training. Bila kita dah berjaya, kita perlu belajar. Banyak ada orang kata apa, kursus-kursus secara online dan offline. Pergi belajar dari segi marketing ke, pengurusan staff dan sebagainya. Itu mentor. Kita perlu ada seorang mentor yang kita boleh tengok kita macam copycat, tapi kalau copycat jangan sebiji, maknanya kita kena copycat dia, kita kena lebih. Kita kena ada value added kepada diri kita dan juga kepada produk kita. Okey, itu saja. Jasma. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Encik Muhizan. Itu baru soalan daripada perbincangan kita bersama. Kita masih ada lagi soalan-soalan daripada audiens. Ada beberapa soalan di sini. Jom kita mulakan. Okey, daripada Encik Muhammad. Assalamualaikum Tuan, kalau perniagaan saya kurang daripada setahun, adakah saya layak untuk memohon pinjaman perniagaan daripada SME Bank? Selalunya kami memerlukan usahawan tu dah beroperasi sekurang-kurangnya setahun. Kami nak tengok akaun untuk rugi kunci kira akaun tu sekurangnya tahun, cukup 12 bulan. Baru kami boleh menilai secara detail prestasi syarikat. Cuma tuan boleh mungkin minta kepada agensi-agensi lain, mungkin ada orang kata apa yang kurang daripada setahun. Kalau macam dulu SME Bank ada menawarkan tabung usahawan siswaza, tabung usahawan muda. Itu betul-betul kepada betul-betul fresh. Yang maknanya baru register pun dah boleh apply. Tetapi sebab dah tak ada dana, insyaAllah kalau ada dana pada belanjawan untuk tahun 22 nanti, kalau ada balik, insyaAllah dah boleh apply. Okey, baiklah. Soalan yang seterusnya daripada Cik Wal Aziz. Tuan, rekod pinjaman bayaran balik dikira tak jika pinjaman meminjam daripada akaun personal dan permohonan yang baru di bawah akaun syarikat? Ya, kami akan tengok. Katakan kalau company tu di bawah enterprise, kami akan tengok kata apa, repayment dia daripada individu. Sebab enterprise ni adalah daripada dia punya status dia adalah individu. Ya. So kami akan tengok individu tu sendiri. Macam mana dia punya pattern. Sama juga katakan kalau saya berhad pun kami akan tengok juga. Sebab yang macam saya kata tadi, yang paling penting adalah karakter. Karakter kewangan. Ya. Bukan karakter saja-saja kan, nanti tersalah pula. Ya, karakter kewangan. Daripada segi bayaran balik itulah yang paling penting. Betul. Yes, kalau ikutkan siapa nak bagi pembiayaan tambahan, kalau pembiayaan sedia ada pun tak berbayar. Okey, baik. Okey, soalan yang seterusnya daripada saudari Fani. Assalamualaikum Tuan, sebagai usahawan muda, saya perlu meneliti banyak perkara dalam mengusahakan perniagaan. Apakah risiko jika saya sering terlepas pandang mengawal aliran keluar masuk wang dalam perniagaan saya? Okey, ini macam yang saya katakan tadi, ini adalah salah satu leakage. Maknanya kalau you tak tengok, maknanya keuntungan, you sepatutnya ada keuntungan. Tetapi bila adanya leakage, you terlepas pandang, you boleh jadi rugi. So itu sebenarnya kerugian kepada you lah daripada segi akaun. Bila bank, katakanlah ya, you dah dapat pembiayaan dengan mana-mana bank pun.
tapi tahun selepas dapat pengadaan tu you rugi. Bank akan bertanya sebab apa you rugi. Mesti ada salah daripada segi pengurusan kewangan. Itu yang kita kalau boleh cuba elakkan. Okey. Okey, kita akan ke soalan yang seterusnya. Soalan daripada saudari Najat. Assalamualaikum Tuan, bagaimana kita nak yakinkan agensi atau bank untuk berikan pinjaman perniagaan kepada usahawan muda yang ingin mulakan perniagaan? Okey, yang pertamanya macam saya katakan tadi, kena ada satu karakter lah, karakter kewangan yang paling baik itu. Seterusnya proposal, rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan tu kalau boleh jangan rancangan perniagaan yang sunset. Contohnya cyber cafe, itu dah sunset. Sebab semua orang dah ada komputer, semua orang dah menggunakan handphone untuk buat kerja ataupun tab. Seterusnya Dobi. Sebab Dobi banyaknya sekarang ni dah ada yang majoriti semua dah ada layan diri. Kecuali kalau you nak buka Dobi, you dah ada kontrak. Contohnya dengan hospital dan sebagainya. You kena tengok perniagaan. Dan satu lagi, pastikan you ada ilmu terhadap perniagaan you. Contohnya you buka kedai makan. Jangan pula you tak tahu nak masak. Jangan pula you tak tahu nak buat air. Katakanlah tukang masak siam tu balik kampung, nak renew pasport selama 2-3 minggu, takkan nak tutup. Begitu juga katakan kalau buka kedai bengkel kereta, at least you ataupun you punya partner tahu cara nak perbaiki kereta. Kalau tak, nanti you punya staff kata, cik yang ini tak boleh buat sebab tak ada ni. Sebenarnya benda tu boleh dibuat. So ilmu terhadap perniagaan yang you nak cuburi tu kena ada. Jangan ikut trend. Okey. The point dia adalah kita pun kena ada karakter ilmu tu sendiri sebelum nak start. Okey, soalan yang terakhir ke saya kira? Soalan yang terakhir untuk Cik Muhizan daripada Puan Nurul Afifah. Bagi pendapat Tuan, tahap kewangan yang bagaimana dapat kita teruskan proses untuk mengembangkan perniagaan? Contoh dalam situasi saya, perniagaan saya ada keuntungan tapi tidaklah begitu baik. Jadi saya was-was untuk mengambil risiko. Okey. Okey, yang pertamanya kena tengok you punya produk. You punya produk ni macam mana? Dah dikenali ramai ke ataupun tidak? Lepas tu you punya marketing macam mana? Dah okey ke tidak? Tapi bila kewangan itu you kena unjurkan, katakan you nak berapa untuk keperluan, you kena unjurkan and then baru you boleh tahu berapa. And then bank pun akan menilai daripada you punya rekod kewangan. Sebenarnya you memerlukan ataupun tidak. So maknanya bagi saya yang paling penting apa yang perlu ada bila kita nak mengembangkan, satu, you punya marketing. Bagaimana you nak memperbagaikan you punya produk ataupun you ada value added, bagaimana you nak memasarkan dekat mana apa semua. Itu yang paling penting. Seterusnya kewangan itulah you unjurkan kena adalah kenaikan paling kurang 10 ke 20% pada tahun pertama you nak kena ada. Baru you boleh plan untuk pengembangan apa semua. Baiklah, saya kira itu sahaja soalan daripada penonton. Baiklah, rumusnya tajuk kita pada hari ini telah mendedahkan kita tentang kewangan usahawan muda atau yang baru nak jalankan perniagaan, bagaimana cash flow, literasi kewangan, karakter kewangan yang disebut, risiko dalam perniagaan, impak pandemik dan banyak lagi yang telah disentuh oleh Encik Mizan yang merangkumi tajuk kita pada hari ini iaitu pengurusan kewangan usahawan muda. Dan untuk penonton semua, saya minta untuk menjawab maklum balas pada pautan yang dipaparkan pada ruangan komen ya. Okey, dan untuk itu jutaan terima kasih saya kepada panel jemputan Cik Muhizan di atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Maaf kiranya kalau ada yang terkurang daripada pihak Sekretariat Pratiji, dan tidak lupa juga sekalung terima kasih kepada penonton yang aktif di ruangan komen dan respon bersama kita. Dan jangan lupa untuk berikan maklum balas anda dan cadangan anda di pautan komen. Terima kasih sekali lagi Cik Muhizan. Ya, terima kasih sekali kepada Sekretariat yang sudi menjemput saya untuk menjadi panel pada hari ini. Okey, baiklah. Sebelum saya terlupa, saya nak war-warkan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medaik melalui Sekretariat Protege akan mengajukan sebuah program latihan dan bimbingan keusahawanan New Gen Entrepreneurships online bootcamp.
Engine yang menyasarkan graduan berumur 18 sehingga 30 tahun. Jika anda seorang usahawan baru atau berminat nak jadi usahawan, jom sertai kami untuk mendapatkan latihan asas keusahawanan dan bimbingan perniagaan secara percuma. Untuk maklumat lanjut, pautan pendaftaran akan dipaparkan di ruangan komen di Facebook rasmi Sekretariat Protege. Okey, jangan lupa untuk mendaftar program Engine. Dan saya nak ingatkan juga untuk para graduan mengenai program Temuduga Virtual mengikut zon yang akan dijalankan setiap minggu bermula Julai sehingga Disember 2021. Anda yang ingin mendapatkan pekerjaan dan pengalaman, sangatlah kami sarankan untuk merebut peluang dan ikuti maklumat lanjut di media sosial rasmi Protege. Baiklah, semoga ilmu hari ini yang dikongsikan memberi manfaat untuk para graduan yang nak jadi usahawan ataupun usahawan yang sedia ada yang akan membantulah meningkatkan pembangunan diri dan perniagaan. Baik, saya kira itu sahaja sehingga kita berjumpa lagi pada setiap hari Jumaat 2 minggu sekali iaitu pada 10 September 2021 depan dengan topik kebolehpasaran dan tetamu yang istimewa yang lain pula. Okey, jadi jangan lupakan temu janji anda bersama kami di On Air with Protege. Jadi jangan lupa like, follow Facebook, Instagram, Twitter, Telegram dan YouTube protege.my. Sampai tersasar saya protege.my ya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.